Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa safiyina wa qudwatina wa imamina sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Yang bahagia Dr. Mazlan, tuan rumah, ibu kepada Dr. Mazlan beserta keluarga, kumpulan nasyid, tak ada nama lagi lah, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji dan hajjah, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertama-tamanya, marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Dan para ulama telah menyebut nikmat itu terbahagi kepada dua. Pertama, nikmatul ijad. Yang kedua, nikmatul imdad. Semua nikmat ini wajib kita syukuri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tapi kata imam ataupun Syekh Abu Syamah, guru kepada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dia kata di antara nikmatul ijad yang paling patut kita syukuri ialah nikmat ijad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat kejadian, nikmat Allah Ta'ala wujudkan makhluk ini, wujudkan kita, adakan kita, ini satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita kena ingat nikmat yang paling besar yang patut kita syukuri kepada Allah ialah nikmat Allah Ta'ala mewujudkan, menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tanpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ni siapa? Kita ni siapa? Dan begitulah sebenarnya ada orang kadang-kadang meringankan dan meremehkan sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sebenarnya semua sambutan, apa sahaja majlis sambutan, kalau tidak bermula dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa makna sambutan-sambutan yang lain? Betul tak? Kalau kita nak sambut hijrah lebih besar daripada sambutan Maulid Rasul, bagaimana boleh berlaku hijrah Nabi tanpa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita nak sambut hari jadi kita lebih besar daripada hari jadi Nabi, bagaimana kita boleh menerima agama Islam tanpa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita nak sambut besar-besaran Isra' wal Mi'raj, bagaimana berlaku Isra' wal Mi'raj kalau mana Nabi kita tidak dilahirkan? Semuanya bermula dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang sanggup dia kelah tak pagi, dia kata
daripada sambut Maido Rasul. Kamu silap. Kena perbetulkan keadaan ini, karena menunjukkan kecintaan kepada Nabi SAW itu hanya Allah Ta'ala yang dapat menilai pahalanya. Kita tak boleh nilai, tuan-tuan. Lebih besar pahalanya daripada kecintaan kita kepada ayah dan ibu kita. Lebih besar pahalanya daripada kecintaan kita kepada hamba-hamba Allah Ta'ala yang lain. Begitulah nilai besarnya cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah kitab saya jumpa, saya tengok kisah yang berlaku pada Bani Israel, seorang umat Nabi Musa alaihissalam. Dia ni buat maksiat 100 tahun. Buat maksiat 100 tahun tak buat baik. Ada tak? Maka masyarakat semua pulau dia. Masyarakat tak suka pada dia, benci pada dia. Bila ditakdirkan dia mati, orang lempak dia lengut sampah. Mayat dia langsung tidak dipedulikan, tak diurus. Lempak lengut sampah, jahat sangat. Mereka kata seolah-olah sama taraf dengan sampah. Buh kena. Kita kalau jahat-jahat kita pun tak hantar lengut sampah. Ni kira jahat sungguh ni. Tetapi Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa AS, wahai Musa, dia ambil mayat ni orang lempak lengut sampah tu, kau mandikan dia, semayangkan dia, tanamkan dia. Nabi Musa bertanya, kenapa ya Allah? Kerana orang ini walaupun jahat, walaupun maksiat. Ini cerita dengan ambil contoh, tuan-tuan. Tapi satu hari dia melihat dalam kitab Taurat, kitab Nabi Musa, dia nampak nama Nabi Muhammad SAW. Dia cium, ambil nama tu, cium. Dia letak di hadapan mata dia. Kemudian dia berselawat kata Nabi SAW. Sayang dia kepada nama Nabi Muhammad, Nabi yang akan lahir akhir zaman. Nabi kita, tuan-tuan. Orang umat Nabi Musa yang maksiat 100 tahun sayang kepada Nabi kita, Nabi kita. Allah Ta'ala kata apa Nabi Musa? Faghafartu lahu dhunubuhu wa zawwajtuhu hawra'a. Aku ampun seluruh dosa dia, kata Allah Ta'ala, dan aku kawinkan dia dengan bidadari syurga. Kelebihan cinta kepada Nabi SAW. Dan sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada hubungan yang sangat rapat dengan Nabi kita SAW sejak baginda di dalam perut ibu dia lagi. Kita dah ada hubungan yang sangat rapat dengan Nabi SAW sejak kelahiran baginda lagi. Ni saya nak baca Al-Quran ni, saya pinjam ke doktor ni. Bagaimana sebenarnya sambutan hari lahir ini? Ucapan sambutan hari lahir ni adalah Quran, tuan-tuan. Jangan kata tak ada. Tuan-tuan buka surah Maryam ayat 15, iaitu yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa salamun 'alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Ni Allah Ta'ala kata, selamat, salamun tu selamat tak? Kita terjemahlah macam mana pun. Selamat ataupun salam sejahtera ke atasnya di hari lahirnya.
selamat di hari lahirnya. Ini Allah Ta'ala sebut kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan selamat di hari matinya, dan di hari dia dibangkitkan besok hidup di hari akhirat. Tuhan ucap selamat di hari lahir Nabi Isa alaihi salam. Tuan-tuan bandingkan, kata para ulama, tidak ada mukjizat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada mana-mana Nabi yang tidak ada kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini istimewanya Nabi kita. Apa saja mukjizat yang ada pada Nabi lain sebenarnya ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan Nabi kita. Kalaulah Allah Ta'ala ucap selamat di hari lahir Nabi Isa alaihi salam, kenapa Allah Ta'ala tak boleh ucap selamat di hari lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu ya, kerana Nabi kita adalah Nabi yang paling mulia di kalangan Nabi-Nabi dan mendapat maqam kekasih, iaitu Habibullah. Itu keistimewaan Nabi SAW. Tuan-tuan buka pula ayat 28 sampai 33. Orang tanya kepada Siti Maryam, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Sadaqallahul azim. Mereka bertanya kepada Siti Maryam, ya ukhta Harun, wahai saudari Harun, ayah kamu bukan seorang yang jahat dan ibu kamu bukan seorang pelacur. Bagaimana kamu boleh melahirkan seorang anak tak dapat? Fa'asyarat ilaih, Siti Maryam bagi isyarat kat anak dia. Tanya dia, seolah-olah tanya dia, tanya anak saya. Lalu kata mereka,
kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami nak bagi budak dalam buayan boleh cakap? Dia kan boleh cakap. Tiba-tiba budak dalam buayan itu bercakap, yakni Nabi Isa alaihissalam. Apa kata dia? Qala inni abdullah, aku ni hamba Allah, kata Nabi Isa waktu dalam buayan, waktu baru lahir. Atani al-kitab, telah diberi kepada aku kitab. Wa ja'alani nabiyya, dan telah dilantik akan aku jadi nabi. Waktu kecil, waktu lahir Nabi Isa dah kata wa ja'alani nabiyya. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah Ta'ala jadikan aku ini ada keberkatan di mana saja aku pergi. Ini keberkatan yang sebut ni. Nanti saya nak cerita tentang keberkatan. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah Ta'ala wasiatkan aku dengan sembahyang. Umat aku kena sembahyang. Waz zakati, kena keluarkan zakat selama mana aku hidup. Dan juga Allah Ta'ala wasiat supaya barram biwalidati, berbuat baik dengan ibu bapa aku. Tapi dia ni dengan mak dia lah kan, pak tak ada. Biwalidati, dengan mak aku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan Allah Ta'ala tak jadikan aku jabbaran, orang yang sombong belagak, syaqiyya, orang celaka. Wassalamu alayya yawma wulidtu, selamat di hari lahirku, kata Siti, kata Nabi Isa AS. Selamat di hari lahirku, selamat atas aku. Wa yawma amutu, dan hari aku mati dan hari aku hidup, nanti dibangkitkan. Dzalika Isa bin Maryam, itulah Nabi Isa anak Maryam, kata Allah Ta'ala. Qaulul haq, kalimah yang benar yang mereka ragukan. Itu saya nak beritahu tuan-tuan dan perempuan, baca Quran ni kena faham makna dia. Baru kita tahu kalau Nabi Isa begini, Nabi kita lebih lagi tuan-tuan. Bukan sahaja Nabi kita waktu kecil dah jadi Nabi sebenarnya. Yang dilantik umur 14 tahun jadi Rasul itu, yang itu secara rasmi saja. Hakikatnya sebenarnya memang daripada kecil Nabi kita tu dah Nabi. Dah ada tanda-tanda nubuah dia, nurun nubuah itu daripada kecil lagi. Yahudi pun dah tahu tuan-tuan. Yahudi nak bunuh Nabi ni daripada kecil lagi, tapi Allah Ta'ala selamatkan dia. Sebab itu jangan anggap kita ni tidak ada hubungan dengan Nabi SAW waktu lahir, dan tidak ada faedah menyambut Maulid Rasul, kata sebahagian orang yang dungu. Kerana menyambut Maulid Rasul ini melahirkan kecintaan kita kepada Nabi kita SAW. Kita kena rindu pada Nabi kita SAW. Macam mana Sayyidina Abu Bakar, baru pahala lebih. Sayyidina Abu Bakar, Nabi kata pahala banyak bukan kerana sembahyangnya banyak, bukan kerana puasanya banyak, tapi kerana kecintaan dia kepada Nabi SAW itu terlalu tinggi tuan-tuan dan puan-puan. Tinggi sungguh. Saya cerita itu doktor lah, hak pakai cerita budak ikut lah. Sayyidina Abu Bakar bila dia kahwinkan anak dia Siti Aisyah dengan Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar waktu belum masuk Islam, harta dia kalau tak silap berapa puluh ribu dinar. Lepas tu jadi susah. Maaf lah, no? Bukan kita masuk Islam mesti susah. Tuhan uji sebahagian orang. Jadi susah. Bila dia kahwin ni, nak bagi ni, nak hantar bagi pihak Sayyidina Abu Bakar ni kepada Rasulullah, nak bagi apa ni? Tak ada apa. Kita kalau hantaran mula-mula abang kata 9, jadi 19 kan. Baru kata ni 9 buat 9 hantar 19. Hak belah sana pula kata nak balas 15, balas 25. Kan begitulah. Sebab kita ada. Sayyidina Abu Bakar nak bagi apa tak ada. Bagi satu bantai kepada isteri dia, dan dia ambil lah jubah dia tu, potong buat selimut.
bagi kepada Siti Aisyah nak ambil. Bila dia bagi pakaian, dia nak pakai pergi semayang di masjid, dia nak pakai apa pergi masjid? Kan? Tak ada. Dia ni Sayyidina Abu Bakar, dia selalunya orang yang sangat rindu pada Nabi. Ni bukan rindu orang sekarang dah. Orang sekarang kalau rindu laki sama laki ni problem. Yang ni something wrong. Tapi ini rindu pada Nabi, ini rindu sebagai seorang kekasih Allah, itu saja. Tidak lebih pada itu. Dia tak tengok Rasulullah sehari yang tak boleh duduk Sayyidina Abu Bakar. Jadi 3 hari tak tengok Rasulullah ni, punya bergetak ni nak tengok Rasulullah, nak keluar tak boleh, pakaian tak boleh nutup aurat. Duk rindu Rasulullah pula. Sayyidina Abu Bakar ni lama tak main, tanya isteri dia Aisyah tu hari mula-mula ni, disatukan dengan Siti Aisyah bila cukup umur. Siti Aisyah kata tak boleh main tu, bagi kain gebak tu nak buat selimut kita. Kan? Kain tu dia duk pakai, dia buat selimut dia tu, kain tu dia bagi kat kita, suruh selimut, dia kesian kat saya takut sejuk. Lah Rasulullah kata awak boleh bagi kain selimut, dah tak ada terserah bagilah. Rasulullah tak kisah pun, kan? Aiman pun tak kisah, Rasulullah lagi tak kisah, kan? Rasulullah suruh Siti Aisyah hantar balik gebak tu. Bila sampai gebak tu kan, dia dah boleh pakai jumpa Rasulullah, tak dan dah tak sempat dah nak buat pakaian balik, cuma ambil kain gebak tu tebuk kat tengah tu, tebuk tengah boleh serulung kepala je. Kan, kain gebak panjang tebuk tengah boleh serulung kepala, buh. Bila buh ni jadi macam baju kelawak, tapi baju kelawak tak jahit. Kan, dia nak buat macam mana dia jahit? Dia pergi kepak duri kurma tu, ni selit celah tepi ni, selit tepi ni. Kenapa? Tak sempat dah nak jumpa Rasulullah, tak dah rindu dah, 3 hari tak jumpa Rasulullah. Kita ni orang beritahu ni nak sambut Rasulullah, nak sambut kelahiran Nabi, dia boleh pergi berkelah lagi nak terjun hari ni. Dia tak nampak Nabi dia tu siapa, dan jasa Nabi tu kepada dia tu bagaimana, dia tak nampak. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi bergegah dia keluar, kasut tak sempat pakai, kata para ulama dalam riwayat. Tak sempat dah, kalau aku pakai kasut jadi lambat lagi nak jumpa Rasulullah. Dah berapa lama tak tengok, 3 hari katanya. Sebelum dia sampai, Jibril turun, tuan-tuan, jumpa Nabi, pakai pakaian yang Sayyidina Abu Bakar pakai tadi, pakai begitu dengan selit duri kurma. Jibril turun pakai begitu. Ya Rasulullah, Rasulullah tanya, wahai Jibril, hari ini kenapa pakai begini? Kamu tak pernah pakai begini. Kata Jibril, bukan saya seorang ya Rasulullah pakai, semua malaikat hari ini pakai pakaian begini. Kenapa? Tanya Rasulullah. Kamu sedang, nanti Sayyidina Abu Bakar sedang berlari datang kepada kamu dengan pakaian begini, kerana rindu kepada kamu. Menangis Rasulullah. Lagi tunggu, Sayyidina Abu Bakar akan datang dengan pakaian begini untuk jumpa kamu. Kami terharu dengan perbuatannya kerana kasih dia kepada kamu ya Rasulullah. Tuan-tuan, ini sahabat yang Allah Ta'ala janjikan syurga.